Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita tengok tajuk hari ini agak menggerunkan. Saya nak cakap tentang makanan dalam neraka. Makanan dalam neraka. Sebut kata neraka. Kalau kita sebut neraka, kita gambar keadaan kita mengerikan. Siksaan yang amat pedih. Ya. Dan kita menganggap bahawa dalam neraka itu satu tempat pembalasan. Pembalasan yang untuk orang yang bersalah. Pembalasan untuk orang yang baik ialah syurga. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW walaupun dah disebut neraka, syurga, tapi dia tanya, adakah aku ni masuk ya Rasulullah? Adakah aku masuk syurga bersamamu ya Allah? Pasal syurga tu banyak, dia 8 ya. Neraka dia 7. Saya dah lama bercita-cita nak buat. Macam dulu saya buat master, nak buat tesis ataupun buat kajian. Oleh syurga, syurga ni siapa penghuni dia? Syurga An-Na'im, syurga Firdaus, siapa dia? Orang yang duduk situ. Kan neraka Jahim apa dia? Neraka tu kita itu. Tapi tak kesampaian. Cuma ialah kalau sahabat Rasulullah sampai gitu sekali, makna walaupun masuk syurga dia tak memadai. Dia nak syurga mana yang ada Rasulullah. Makna sayangnya dia tak mau pisah pada Rasulullah. Dengan Rasulullah sampaikan di antaranya Abdul Rahman Auf. Apabila Rasulullah senaraikan kamu ada 10 orang yang disebut ahli syurga, maka Abdul Rahman kata, ada aku ni bersama denganmu ya Rasulullah. Tak mu kamu syurga lain. Oh, menangis dia. Nangis keluar berguling, lepas tu dia pergi sedekah, infak. Tanya datang lagi, ya Rasulullah, adakah aku bersama? Rasulullah kata masih, kamu syurga lain. Mati, tapi dalam syurga tak sama dengan aku. Oh, keluar lagi menangis dia. Lepas tu, akhir-akhir habis dia infak. Lepas tu, apa yang ada lagi? Hanya Allah wa Rasuluh. Rasulullah pun tengok, kata, kamu dah bersama. Oh, apabila dengar Rasulullah kata, kamu duduk syurga bersama dengan aku, satu syurga dengan aku, baru dia seronok. Itu pendetailan sahabat ya. Kita ibaratkan kita tak apalah, asal luluh je lah, tak cemerlang tak apa tapi tak, di kalangan sahabat bukan setakat syurga mencari, nak cari syurga bersama dengan Rasulullah. Neraka pun banyak. Yang ni kita cerita bab neraka hari ni. Apabila kita dapat mengelakkan daripada, makna kita ni tak layak masuk neraka, maka syurga lah kita insya-Allah. Kalau kita hanya mencari syurga, dalam masa yang sama kita tak berusaha untuk mengelak daripada masuk neraka. Dan ada mungkin juga orang yang tak kisah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tak takut. Dia tak takut kepada neraka. Dia ingat neraka ni, api neraka ni macam api di dunia ni. Sedangkan tuan guru disebut, alah kalau kita ni hebat, cuba lepas orang masak tu, letak dengan panas-panas tu, tak ada apa tu, cuba letak tu. Cuba duduk atas tu. Duduk tempat baru lepas masak tu. Boleh tahan tak? Tak. Saya ingat lagi zaman Datuk Ismail Qamus, kalau rasa hebat, cuba ambil lepas orang merokok tu kan ada api mesin merah gitu, letak kat muka. Tahan tak? Itu pun tak tahan. Apatah lagi siksaan dalam neraka memang berat. Kita tengok. Di antara pembalasan ataupun suasana di dalam neraka, ya, makanan-makanan yang disediakan
untuk ahli neraka ialah buah zakum. Yang pertama buah zakum. Disebutlah Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syajarataz zakum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalil hamim. Apa dia? Zakum itu ia merupakan buah dari pohon yang ditanam di dasar Jahannam, neraka Jahannam. Buah ini akan membuat perut orang yang memakannya menggelegak seperti air yang sedang mendidih. Jadi ayat tadi sebut, ingatlah sesungguhnya pokok zakum buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa dalam neraka. Makanan ini pula panas seperti tembaga cair, mendidih dalam perut seperti mendidihnya air yang meluap-luap panas ni. Itu yang pertama. Makanan dalam neraka. Juga dinyatakan dalam hadis tadi dalam sebut dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 dengan ayat 46. Balik tengok ayat 43 dan ayat 46. Inna syajarataz zakum. Kemudian dalam surah As-Saffat juzuk 24 pun ada disebut ayat 62 hingga 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqum. Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Innaha syajaratun takhruju min aslil jahim. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Maksudnya, manakah yang lebih baik? Limpah kurniaan yang termaklum itu atau pokok zakum? Sesungguhnya kami jadikan pokok zakum itu satu ujian. Satu ujian bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim. Zalim mana? Zalim di dunia dan azab seksa bagi mereka di akhirat. Jadi sebenarnya ia batang pohon yang tumbuh di dasar neraka yang marak menjulang. Buahnya seolah-olah kepala syaitan-syaitan. Jadi Nabi juga menjelaskan betapa ngerinya penghuni neraka, makanan penghuni neraka yang ni. Rasulullah ada sebut, kalaulah hanya setitis sahaja dari zakum menitis di lautan yang ada di dunia, nescaya akan menimbulkan kerosakan terhadap kehidupan penduduk dunia. Berat ni. Dalam hadis Imam At-Tirmizi. Yang kedua, makanan dalam nerakanya minuman. Ialah disebut hamim. Hamim ni air yang mendidih. Setelah diberi makan buah zakum, mereka akan meminum minuman yang bukan meredakan kepanasan dalam perut mereka. Malah mereka akan minum pula air yang semakin tambah kepanasan. Sebagaimana dijelas dalam surah dalam Quran, فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ. Sambung surah As-Saffat. Kata apa? Maka sudah tentu mereka akan makan dari buahnya, sekalipun pahit dan busuk, sehingga mereka memenuhi perutnya. Kemudian sesungguhnya mereka akan beroleh lagi selain itu satu minuman campuran dari air panas yang menggelegak. Lepas makan dia minum. Bukan hilang dahaga tapi bertambah panas. Allah tambah lagi di dunia. Kita boleh lagi, kita boleh pilih macam-macam air sedap. Semalam macam-macam air. Kita nak order apa sekarang ni, boleh order dengan Grab apa lagi. Ada duit je. Tapi di sana itulah.
Lepas makan buah tu, ya, dah air tu panas. Disediakan air panas pula menggelegak lagi. Ya. Jadi bertambahlah dahaga. Bukan hilang dahaga tak. Dan yang ketiganya ialah ghassaq. Ghassaq. Dalam surah An-Naba ada cerita bahawa disebut ayat 25, 24, 25 a'udzubillahi minasyaitanir rajim. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Maksudnya mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya. Dan tidak pula sebarang minuman kecuali air panas menggelegak dan air danau yang mengalir. Apa itu ghassaq? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan makna ghassaq ialah minuman yang tersangat dingin, sangat sejuk. Dan ia menyebabkan ketakutan kepada neraka kerana kedinginannya yang melampau. Kita rasakan, oh dah panas, bagi hak sejuk. Sejuk macam kita panas kan, kita cari air sejuk, ais ke, teh ais ke, kopi ke, air jagung ke apa, ya, asam boy, ya, sejuk sedap kan. Tapi yang disediakan neraka ni sejuk dia yang menakutkan. Sejuk, dingin yang menakutkan. Punya kata nak bagi air sejuk, ahli neraka ni berada dalam ketakutan. Macam mana sejuk. Kalau kita bayangkan kita berada di tempat kutub yang sejuk. 5 darjah umpama, 0 darjah. Nak mandi pun tak apa. Sejuk. Suruh minum. Minum yang sejuk. Tak mampu kita nak telan. Menggigil, patah gigi. Sejuk kesejukan. Ini tak tahulah. Terlalu dahsyat. Sejuk. Dipanggil al-ghassaq. Yang tadi. Ya. Jadi ini satu siksaan. Jadi ada ulama yang mentafsirkan bahawa ghassaq sebagai cairan menjijik yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Daripada bakaran itu dia kata ghassaq. Itulah ghassaq. Masya Allah. Kemudian yang keempat, makanan dan minuman dalam neraka disebut dhari'. Dhari' dalam surah Al-Ghashiyah ada. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Maksudnya tiada makanan bagi mereka di situ selain daripada pokok-pokok yang berduri. Jadi hakikat dhari' di akhirat lebih mengerikan daripada dunia. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahawa dhari' di dunia ialah tumbuhan kering berduri yang tidak memiliki daun lebar. Jadi orang Arab biasanya menyebutnya dhari'. Tapi ada pun di akhirat, dhari' ialah tumbuhan yang memiliki duri dari api. Itu dia. Tumbuhan yang berduri dari api. Itu makanan ahli neraka. Na'udzubillah. Min dzalik. Tak ada sedap. Maknanya seksa ni makin hari makin berat, makin hari makin berat. Orang yang berada dalam syurga makin hari makin sedap, makin hari makin lazat. Macam-macam makanan dia, warna macam-macam. Saya ingat dalam syurga, warna dalam syurga ada 70 warna, tak tahulah kita nak cerita nikmat. Tapi azab Allah tambah lebih pada hari. Kita masa tu kekal. Kalau tak kekal, alhamdulillah. Ada waktu tempoh habis dosa masuk syurga balik, tapi hina jugalah. Tak tertahan gitu. Jadi bayangkanlah. Sanggup tak kita berada dalam neraka yang makanan semua panas.
yang sejuk teruk. Makanan nak telan pun yang berduri. Makanan kita boleh pilih di dunia ni. Yang kelima, makanan dalam neraka ialah ghislin. Disebut ghislin. Allah berfirman dalam surah Al-Haqq ayat 36. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak ada makanan baginya melainkan dari air danur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsir bahawa ghislin danur sebagai nanah penduduk neraka. Nanah. Bayangkan kita minum nanah. Sanggup tak kita telan nanah? Tak ada lain dah. Tak ada tengok. Yang pertama zakum. Saya ulang. Yang pertama zakum. Itu air yang bergelegak dalam perut. Yang kedua hamim. Air panas. Tak ada buah. Buah yang panas. Buah yang menggigit. Lepas tu dia beri minum hamim. Air yang bergelegak. Kemudian yang ketiga, kita diberi makan ghassaq. Ghassaq air yang terlalu sejuk. Yang menggerunkan penduduk penghuni neraka. Yang keempat, ialah kita beri makan dhari', iaitu makanan yang berduri. Makanan yang berduri. Tak tahulah ke mana perut kita hancur. Dan yang kelima ialah ghislin. Kita diberi minum air nanah. Air bakaran. Kemudian neraka yang dibakar itulah jadi minuman. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya menyuruh diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan semua. Cuba kita bayangkan, adakah kita sanggup menghadapi semua itu? Jadi dalam masa yang sebelum Allah cabut nyawa kita, Allah tarik nyawa kita, beritahulah ke kawan yang belum masuk, yang masih lagi berada di penghujung senja ni dah, tunggu kubur lah. Jadi bertaubatlah kita, sama-sama kita bertaubat. Yang ada duit lebih itu, berilah infak banyak-banyak. Menjadi saham di akhirat besok. Ada lagi peluang untuk anak-anak kita ke nak belajar, bagi dia suruh belajar. Kalau dah terlepas, bantu kau ada cucu-cucu kita yang hafal Quran ke apa ke, dia dapat melahirkan ulama, jadi saham pada kita. Yang utamanya boleh baca Quran. Siapa yang rasa tak boleh belajar, yang tak pandai Quran, belajarlah. Biar sisa-sisa untuk menghabiskan sisa ini dalam belajar. InsyaAllah semoga kita akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, kerana orang belajar ni tempat di syurga. Sebagaimana Aisyah, mana dia tanya, bagaimana kita nak tahu ahli syurga? Kata Aisyah, kamu tengoklah orang belajar. Kalau kena orang belajar itu dia buat salah, dimaafkan. Sebagaimana orang masuk driving school, dalam keadaan belajar, sedang belajar, orang langgar dia pun orang tu salah, dia langgar orang pun orang salah, dia tak bersalah. Itulah gambaran orang yang belajar. Maka kita tak ada had umur. Biar kita belajar, kata utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah ilmu pada mula buayan, makna mula dilahirkan sampai ke akhir hayat kita. InsyaAllah selamatlah kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala dan melayakkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saya ingat renungan pada pagi ini. Sama-sama kita iktibar. Semoga menjadi manfaat. Sementara kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya serah kepada moderator. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Ada 10 minit lagi Ustaz, kita nak buka soalan boleh ke Ustaz? Boleh.
Okey. Baik, silakan jemaah kalau ada yang nak bertanya. Kita ada lebih kurang kurang 10 minit lah insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh ulang semula surah-surah apa tadi? Saya ketinggalan. Tak sempat salin semua. Yang pertama mengenai zakum tadi dalam surah Dukhan. Surah Dukhan. Ad-Dukhan juzuk 25. Kita sebut. Surah Dukhan. Saya nota sikit. Iaitu ayat 43 hingga ayat 46. Sebab Zakum. Dan satu lagi ayat 62 hingga ayat 65 surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Ini mengenai Zakum. Kemudian mengenai Hamim. Dalam surah As-Saffat juga sambungan tu ayat 66 hingga ayat 67. Thumma inna lahum 'alaiha la syauban min hamim. Kemudian Ghassaq. Ghassaq dalam surah An-Naba juzuk 30. Ayat 24 hingga ayat 25. Itu Ghassaq. Kemudian mengenai Dhari'. Dhari' dalam surah Al-Ghashiyah. Juzuk 30. Kita tengok dalam surah Al-Ghashiyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la sambunnya. La yusminu wa la yughni min. Alhaakum apa ni? Ni. Sambungannya la yusminu wa la yughni min ju'. Ini cari dalam surah Al-Ghashiyah. Kemudian Ghislin surah Al-Haqqah ayat 36. Wala ta'amun illa min ghislin. Ayat 36. Ya? Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan admin yang kat tangan. Itu Elina Wati tu dah saja. Elina Wati pun angkat tangan tu. Yalah, benda. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz ni nak bertanya pasal apa ni berkenaan niat. Ya. Niat. Sekiranya lah bukan ibadah, bukan apa macam kita ni mempelawa kawan ke mempelawa seseorang, sukarela untuk membuat sesuatu lah, kita kan untuk tolong dia buat sesuatu. Kita macam bukan juga berjanji, kita offer dia lah nak buat sesuatu. Adakah perkara tu merupakan macam wajib kita tunaikan ke, atau adakah apa cakap orang putihnya binding mengikat kita untuk menunaikan perkara tersebut, padahalnya benda tu bukanlah ibadah, bukannya apa, macam kita offer dia sesuatu ni lah, tapi situasi tu dia kita maklum mungkin dapat, mungkin tak dapat, macam gitulah. Adakah ia merupakan satu dosa kalau kita tak dapat melaksanakannya? Contoh yang kita offer tu apa dia? Katakanlah kita, alamak, macam mana contohnya, katakanlah kita nak terbang, katakanlah kita nak bawakan barang seseorang, kita offer seseorang lah, kita nak bawakan barang dia. Okay, I give you bawakan barang dia lah certain kilo. Lepas tu tiba-tiba kita punya barang pun terlebih. Jadi kita macam ni. Jadi ada kita
Favor. So adakah ia macam membuat kita macam apa ni? Ada bagi tahu dia tak? Ya, macam kita offer lah dia. Saya mungkin boleh bawakan untuk you sekian kilo. Tapi apa boleh alam lah. But macam dia tanya, okay berapa kilo you nak bagi? Okay, kata macam maybe 5 kilo macam tu kan. Sekali tiba-tiba kita punya barang lah, kita punya suami punya barang, anak punya barang dah terlebih. So macam mana tu Ustaz? Adakah kita berdosa kalau kita tak buat benda tu ataupun macam mana? Di awal-awal lagi kena apa ni? Terima kasih Ustaz ya. Dia kena lapik sikit lah mana kita nak bagi. Kalau kita tak bagi tahu, tu kata kalau kita tak bagi tahu, kita tak jadi nak bagi. Dia pun tak dapat tak dapat laksanakan. Kalau dapat, mana dapatlah pahala, tak dapatlah pahala. Cuma janji tu. Takut orang menuntut janji. Dia kena beringatlah. Kalaulah saya maknanya tak menghalang. Itu kita kena sebut. Tak menghalang, kalau tak ada haram melintang, insya-Allah saya akan bawa barang yang kamu hajat, tak kira lah apalah. Kita kata pergilah, saya contoh lain lah. Pergi Mekah, saya akan buat balik kurma, ajwa. Tiba-tiba kilo lebih. Pergi ke Tawau, ni nanti lah. Kalau mengizinkan cukup tak ada halangan, saya akan buat balik ikan bilis mata biru. Tiba-tiba yang kita pun lebih kilo tak dapat. Ya, tak dapatlah kita hajat. Untuk partner kita, untuk apa ni, supaya dia tak terasa, dia bagilah apa-apa hadiah yang dapat ni, tak apalah. Saya tak dapat ni bagi aku sekilo, tapi saya hadiahkan sebanyak ni lah. Sikit je. Minta maaf banyak. Kerana kita di luar jangkaan. Ni tak bagi langsung. Tak bagi langsung, kan orang kita gaduh. Janji pandai tahu kan, janji je tapi tak pernah tepat. Tak pernah tepat. Pandai-pandailah untuk menjaga hubungan tu. Apa yang kita janji nak bagi tu. Kalau kita ada kat rumah, yang seeloknya saya kata kita korban sikit, kita bagilah sikit. Jangan tak bagi langsung. Jadi kalau dia mengharap, maknanya menyebabkan hubungan kita tu dah renggang sikit. Dan lain jumpa masam. Kita boleh tahulah. Sebelum ni tak ada apa-apa pun. Selepas saya tak jadi bawa barang dia tu, dah lain macam hubungan. Salam pun tak tengok. Itu kita yang tak sedap tu. Jadi kita kena korban sikit lah. Maknanya yang seeloknya pada permulaan tu kita jangan berjanji tu. Saya kalaulah tak ada orang melintang, insya-Allah saya akan beli untuk awak. Tapi kalau ada halangan, umpama tak cukup kilo ke, mungkin saya tak. Jadi orang tak apa, tak tunggu-tunggu. Jadi tak kisahlah kalau tak ada. Kalau ada, alhamdulillah. Kerana kita, insya-Allah ni, saya akan apa keadaan pun saya akan beli untuk awak. Yang kita janji macam tu, tiba-tiba sebaliknya. Itu yang jadi bergaduh tu. Susah juga nak jaga tu. Wallahualam, itulah saya dapat jawab ni. Baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin satu kot soalan Mak Wan sebab dah angkat tangan. Sebab kita dah pukul 8. Mak Wan silakan, Bunda. Alhamdulillah, terima kasih moderator. Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni pasal solat ni Ustaz. Apabila kita ambil sembahyang Ustaz, kita sambil ambil tangan untuk basuh muka tu, kita dah niat saja aku angkat ada kecil padu atau kerana Allah Ta'ala. Apakah niat tu kita kena baca 3 kali ataupun cukup sekali? Kalau kita baca 3 kali, masa bila ruang kita nak berniat supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melihat wajah kita putih di padang mahsyar nanti? Satu. Kedua Ustaz, adakah zikir yang dapat membantu kita apabila kita dalam keadaan down? Dalam kesulitan, dalam kesedihan, dalam kesusahan. Terima kasih Ustaz. Ya. Dalam hukum fiqh yang wajibnya ialah apabila mereka mengikut mazhab Syafi'i, apabila air itu mencecah ke muka kita, maka kita, dengan itulah kita niat serentak saja aku mengangkat ada kecil. Jadi yang pertama, kalau dah rata okey, cuma sunat kita buat sampai 3 kali. Maknanya kalau kita buat yang memadai yang pertama lah, tak semestinya ulang kali. Tapi kalau kita nak lebih orang kata lebih dapatlah pahala lebih, setiap kali kita basuh kita niat sesuai bersih. Itu tak ada masalah. Kita buatnya kali. Tapi memadai kali pertama lah. Maknanya yang itu semua sunat dia tu. Apabila dah sempurna yang pertama itu, yang lain tu jatuh sunat. Jadi yang sunat itu kita buat dapatlah pahala lebih. Okey. Yang pertama. Yang kedua tadi, ada soalan tadi? Tak ingat dah. Di mana ruang kita nak berdoa kepada Allah? Untuk berzikir kan? Itu zikir. Tapi yang kita dah buat wajib basuh muka tu, yang kedua ketiga tu boleh kita berniat supaya Rasulullah memandang wajah kita putih daripada siang nanti. Tak, dia macam ni. Apabila kita buat sempurna mengikut sunnah, secara automatiknya memang anggota wuduk itu akan bercahaya. Di situlah Rasulullah akan kenal umatnya. Pasal kita tak pernah jumpa Rasulullah. Tapi Rasulullah kenal umatnya apabila ibadat kita betul dengan sunnah. Jadi tak perlu kita niat, ya Allah bagi cahaya, tak. Kita betul je dengan sunnah. Apa yang kita buat itu menepati hukum fiqh. Apabila betul, maka muka kita akan bercahaya. Rasulullah akan kenal, ini umatku. Okey. Yang kemudian yang kedua tadi, zikir. 3 tahun. Okay. Memang kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin manusia untuk beribadat kepadaku. Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Qudsi sebut, ya bani Adam utlubni tajidni fa in fatani fatuku kulli syai' fa in wajadtani wajadtuku kulli syai'. Wahai anak Adam, carilah aku, utlubni, carilah aku, tuntutlah aku. Apabila kamu beriman kepada aku, maka kamu akan dapat segala-galanya. Maknanya dunia pun dapat, akhirat dapat. Fa'in wajadtan wajadtuku. Fa'in fatani. Apabila kamu berpaling kepada aku, maka kamu akan hilang segala-galanya. Jadi, kalau kita tengok dalam kitab, dalam Tauhid pun, mukhalafatul hawadith, bersalah dengan yang baharu. Ya. Allah sayang kepada hamba dia. Apabila dia sayang, dia akan beri ujian. Maka kita kena ingat ujian itu makna Allah sayang. Jadi apabila kita ditimpa ujian, kita sabar dan kita banyakkan zikir. Allah suruh fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Ingatlah kepada aku kerana aku akan ingat pada kamu. Jadi berzikir. Tak kira lah zikir lisan ataupun zikir hati, ingat pada Allah. Itulah kekasih yang kekal. Orang lain tak kekal. Orang lain sayang kita ada masa.
Kita senang orang sayang, kita susah orang senang. Tapi Allah sentiasa berada dalam diri kita. Maka jangan pilih waktu susah baru ingat Allah Ta'ala. Waktu senang tak. Tapi Allah kata وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ لِنِعْمَائِ وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ لِبَلَائِ وَمَنْ لَمْ يَرْضَى لِرَضَائِ فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَاءِ الْأَرْضِ وَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِ. Siapa yang bersyukur dengan atas nikmatku, siapa yang sabar dengan balaku, siapa yang redha dengan hukumku, maka siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan pujianku, siapa yang tidak redha dengan hukumku, Allah kata keluarlah pada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Na'udzubillah. Okey, jelas ya? Ada zikir yang tertentu Ustaz yang lebih tepat? Tak adalah zikir itu, dia macam-macam. Dia sebut kalimah Allah kan, cuma sebut kalimah tayyibah, kalimah yang paling baik ialah la ilaha illallah, ataupun kita sebut Allah sentiasa. Kalau bila birabah sentiasa sebut Allah, susah macam mana pun tetap Allah di lidah dia, sentiasa menyebut kalimah Allah. Ya, kata kalau kita sebut yang panjang takut kita cepat boring, maknanya kita ni iman bukan kuat sangat. Kalau kita sebut la ilaha illallah, la ilaha panjang kan. Tapi ada kelampangan, biar tak banyak, tapi biar istiqamah. Yang pentingnya istiqamah. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Kita tutup Ustaz Ya. Baik, insyaAllah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan jazak pada Al-Fadil Ustaz Imam Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman kerana telah memimpin bacaan Yasin, doa dan juga tazkirah sebentar tadi. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang Ustaz kongsikan pada pagi ini. Masya Allah. Terima kasih kepada tim Gemah Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah pada pagi ini. Kuliah kita seterusnya sebentar saja lagi, 8.15 minit. Kita akan bersama dengan Imam Masjid Negara juga bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim bagi menyambung tadabbur surah An-Nisa, insya-Allah. Pada jemaah yang mempunyai urusan, didoakan semoga Allah memudahkan segala urusan, dan kepada jemaah yang berkelapangan boleh terus bersama-sama dengan Gemah Nur Iman. Ada mata, pandanglah keindahan. Ada mulut, berbudilah bertuturan. Ada hati, berilah kesayangan. Ada salah dan silap, sudilah maafkan. Saya mewakili Gemah Nur Iman memohon maaf sekiranya ada kata yang tersilap bicara, ada tutur yang tersilap atur. Yang baik itu datang daripada Yang Maha Esa. Segala kekurangan, kesilapan, kekhilafan datang daripada saya yang bergelah hamba. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.